Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya berulang sekali lagi sejarah seolah-olah pernah terjadi dulu kalau anda masih ingat, di mana Zuraida Kamarudin dan Azmin Ali ketika mereka berpindah kepada Bersatu, otomatik mereka mendapat pangkat yang cukup besar di dalam parti Bersatu. Saya tidak pasti apa respon daripada ahli-ahli ataupun akar umbi Bersatu pada ketika itu, tetapi pastinya ada yang suka, ada yang tidak, kerana sudah ramai orang yang lama dengan Bersatu, tiba-tiba orang yang baru saja masuk Bersatu tiba-tiba dapat jawatan tinggi pula. Terbaru ini Muhyiddin dikatakan menawarkan Khairi Jamaluddin jawatan ahli MPT Bersatu. Wow. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengesahkan spekulasi lama bahawa Perikatan Nasional cuba untuk memikat bekas pemimpin UMNO iaitu Khairi Jamaluddin menjelang 6 pilihan raya negeri yang akan datang ini. Walaupun ketua gabungan itu menafikan bahawa Khairi Jamaluddin ditawarkan dengan jawatan Menteri Besar jika dia menyertai Perikatan Nasional, Muhyiddin mendakwa ada masa yang berbeza untuk menunggu bekas ahli Parlimen Rembau itu. Katanya, mengakui perkara itu, kalau dia masuk Bersatu, kita tawar dia Majlis Pimpinan Tertinggi MPT jika dia setuju, kerana kami tahu dia boleh menyumbang, kata Muhyiddin pada satu sidang akhbar di Kuala Lumpur pada hari ini. Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO pada Januari dalam langkah presidennya Ahmad Zahid Hamidi membersihkan parti itu. Sebelum saya teruskan membaca berita ini, saya memberikan pendapat, idea saya, pandangan saya tentang perkara Khairi Jamaluddin. Pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada anda setuju atau tidak terpulang kepada anda. Tetapi oleh kerana semua parti, bagi saya semuanya sama sekarang, pada pendapat saya, pandangan saya, lebih baik Khairi Jamaluddin bertanding saja secara bebas dengan menggunakan calon sebagai calon bebas. Terbukti ya tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia pada pilihan raya yang lalu, jika calon itu memang calon yang bagus, walaupun dia tidak bertanding pada satu parti yang besar atau yang kecil, yang terkenal, yang banyak rasuah, yang tak ada rasuah, yang banyak kes, tak ada kes, yang banyak macam-macam lah banyaknya. Tapi kalau dia memang seorang yang boleh diterima oleh rakyat, dia tetap akan menang. Sebagai contoh saja, Parlimen kami P167 Kudat, beliau bertanding dengan tiket bebas, dan kerana beliau dilihat oleh kami sebagai boleh bekerja sebagai seorang pemimpin yang berwibawa walaupun tanpa sebarang parti, dia menang. Sama dengan Khairi Jamaluddin, pada pendapat saya lebih besar sakit kepala kalau ikut lagi parti. Lebih mudah, lebih senang, lebih berharga sebenarnya kalau Khairi Jamaluddin tidak bertanding menggunakan mana-mana lambang parti. Lebih baik dia bertanding bebas, kerana dia bebas untuk bersuara, dia bebas untuk memilih nanti. Walaupun tidak menunjukkan, saya sambung semula, walaupun tidak menunjukkan seberang langkah untuk menyertai semula politik sejak itu, Khairi membisu apabila dia hadir ke Majlis Aidilfitri anjuran Yayasan Gulf Amal Muhyiddin pada Sabtu yang lalu. Ditanya jika ini petanda akan menjadi ahli Khairi Jamaluddin, Muhyiddin berkata menjadi harapan semua dalam Perikatan Nasional. Katanya, dia tidak memohon untuk menyertai Bersatu, tetapi saya tawarkan dia, dan tawaran itu masih berlaku, katanya. Presiden Bersatu itu berkata, tawaran itu kali pertama telah disampaikannya pada tahun 2016 yang lalu, apabila parti itu ditubuhkan tidak lepas dia dipecat daripada UMNO. Muhyiddin berkata menjadi harapan Bersatu supaya Khairi dapat membantu mengukuhkan parti. Katanya, kita serahkan kepada Khairi bila dia mau membuat keputusan. Kita tak nak gesa sangat. Dia seorang yang sangat bijak. Dia faham pilihan raya negeri akan datang. Kalau saudara KJ boleh fikirkan baik-baik, sekarang masa yang baik untuk sertai Bersatu, kata Tan Sri Mahyadin Yassin.
Semasa episod siaran Postcard 2 minggu yang lalu, Khairi berkata dia kini cenderung 90% untuk bersara daripada politik. Saya rasa itu lebih baiklah. Daripada sertai, lebih baik bersara. Kalau nak bertanding, bertanding dengan bebas. Dalam episod itu, dia turut menyoal tetamunya, iaitu bekas ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming, sama ada dia patut menyertai DAP atau tidak. Ong menjawab secara positif, berkata Khairi dan host bersama siaran podcast itu, iaitu Saril Hamdan Sufian, boleh menjadi calon Perdana Menteri untuk DAP. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat anda? Adakah Khairi Jamaluddin sesuai dengan bersatu? Ataupun anda pun turut bersetuju dengan saya bahawa Khairi Jamaluddin sepatutnya jangan masuk bersatu atau parti-parti yang lain, atau dia lebih baik untuk bertanding secara bebas? Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Hati-hati di jalan raya, mesti pakai tali keledar sentiasa. Lepas itu mesti kalau nak bercakap hands free. Hati-hati. Cuaca pula panas sekarang ini. Di mana-mana di seluruh Malaysia ini memang cuaca panas betul. Sampai kita sudah tahu ada beberapa kes stroke haba yang telah mengakibatkan beberapa insiden yang sangat buruk berlaku. Kerana itu kerajaan sekarang benar-benar sangat peka terhadap perkara ini, dan mereka benar-benar mengambil peduli tentang perkara ini. Okey, oleh yang demikian ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan itu kerajaan telah mengumumkan satu perkara yang saya fikir ini memang patut dan boleh dipertimbangkan sekiranya benar-benar berlaku. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, mengumumkan bahawa kerajaan akan bersedia untuk mengisytiharkan darurat sekiranya jika cuaca panas melampau berterusan dan semakin teruk terjadi di Malaysia. Okey, kita tahu sekarang ini memang di mana-mana saja semua orang bersetuju panasnya melampau-lampau. Saya sebelum ini memang suka memancing, tapi kerana cuaca yang melampau sekarang ini, saya memang telah menangguhkan semua hobi memancing saya, dan saya tak boleh memancing kerana betul boleh mengakibatkan stroke haba. Jadi saya kumpul duit sajalah, beli saja di pasar. Bagi yang memang suka dengan aktiviti-aktiviti di luar yang terdedah pada matahari, berhati-hati, pastikan minum air banyak, pastikan sentiasa cukup cecair dalam badan, dan kalau sudah terlalu panas jangan dipaksa pula. Ya, jangan dipaksa ya. Jadi kerajaan sedia untuk mengisytiharkan darurat jika cuaca panas di negara ini mencapai satu suhu melampau. Itu demikian kata Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri yang mengumumkan perkara ini. Sekiranya ia berlarutan, mungkin itu boleh berlaku. Beliau yang juga adalah pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NEDMA berkata, arahan 20 Majlis Keselamatan Negara MKN akan diaktifkan berhubung pengisytiharan darurat sekiranya cuaca panas melampau terus berterusan. Kita sedang pantau 24 jam katanya. Kalau ada darurat kita akan buat pengumuman. Buat masa ini belum lagi katanya. Pada satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP bilangan 1 2023 di Perdana Putra di Putrajaya pada hari ini. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Saya harus berhenti dulu daripada bercakap kerana saya akan masuk ke stesen petrol untuk mengisi minyak. Bahaya, dan undang-undang pun tidak membenarkan ya. Jadi jangan buat tak tentu ala yang membahayakan nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Okey, itu saja. Kita berdoa semoga cuaca ini akan semakin reda dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Esa. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Kita jaga kita. Bye-bye.